Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran Berita Harian My Review 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menonton Bual Konti bersama saya, Sahih Samsudin. Kami bersiaran pada hari Sabtu 10.30 malam. Bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada saluran berita, anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile dan menonton kami di mana saja anda berada. Baik, malam ni topik kita sangat menarik. Apa topik kita? Hijrah gelandangan antara realiti dan masa depan. Dan seperti yang kita tahu, hijrah ni amat penting bagi umat Islam, di mana penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada 622 Masih. Penghijrahan ni selalunya dapat membuka lembaran baru untuk kita, insya-Allah. Jadi malam ni saya bawakan kepada anda dua orang tetamu yang istimewa. Seorang di mana Sharifah Nurul Syahida, ikon Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga tetamu kedua saya, Cikgu daripada Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Cikgu Abang Abdillah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syah dengan Cikgu Abang kerana sudi datang ke Bual Konti pada malam ni. Sebelum Kak Syah bergelar sebagai seorang usahawan, saya difahamkan Kak Syah pernah menjadi golongan gelandangan 10 tahun yang dulu. Mungkin Kak Syah boleh kongsikan pengalaman Kak Syah pahit manis ketika menjadi gelandangan tu. Kita selalulah yang kita nampak masyarakat kita ni, ramai yang bila kita sebut gelandangan, mesti orang akan ingat, oh, hidup dia habis kat situ saja. Kan, betul tak? Tapi sebenarnya bagi yang pernah melalui saat-saat tu, barulah tahu macam mana struggle-nya. Setiap hari berusaha untuk keluar daripada kepompong tu. Macam mana? Bagi saya, saya datang ke Kuala Lumpur ni dengan satu harapan. Sebenarnya nak ubah nasib. Nak ubah nasib hidup saya yang selama ni memang susah. Tapi dengan orang kata tak ada pengalamannya, lepas tu dengan pahit getir, hidup tidur di tepi longkang, tak ada makanan, duit tak ada. Kadang-kadang tu tak boleh kita nak keluar pun daripada kepompong tu sebenarnya. Sebab tu masa saya di Kuala Lumpur, saya kerja ambil upah cuci pinggan. Saya pernah kerja dekat supermarket dengan satu harapan sebenarnya nak ubah nasib. Tapi bila kita dah sampai, baru kita tahu perjalanan tu sukar dia macam mana. Kak Syah ni 2 kali hijrah lah, maksudnya daripada kampung ke Kuala Lumpur. Betul. Dan lepas tu keluar daripada kepompong gelandangan ni. Kak Syah, yang saya ingin tahulah, gelandangan ni tidur macam mana? Makan macam mana Kak Syah? Dia macam ni sebenarnya, kepada yang tak tahu sebenarnya, masa tu pun saya pun mungkin tak tahu sebenarnya, di Kuala Lumpur ni ada banyak je NGO dan tempat-tempat yang membantu golongan gelandangan. Tapi masa tu kita tak tahu. Okey, jadi mula-mula saya sewa bilik je. Daripada sewa bilik tu, kerja pun tak mampu. Memang tak mampu nak orang kata nak ada rumah, tak mampu nak ada tempat tinggal yang sempurna macam orang lain, kan. Mana Kak Syah tak tidur lah dekat dengan tepi jalan ataupun tepi koridor, ataupun ada juga? Ada. Saya pernah lah tidur dekat chowkay tu dengan anak saya. Saya ada anak baby kecil. Saya lahirkan dia seorang diri. Lepas tu saya bawa dia ke Kuala Lumpur ni. Saya cari kerja. Tapi masa tu susah sangat dapat sebab saya ada anak kecil, kan. Jadi usunglah anak ni ke sini ke sana. Sampailah anak saya dia kena asma masa tu. Yelah sebab hujan, panas, rumah tak ada. Masa Betul. Tu saya dengan anak saya ni berteduh kat mana tau? Tepi kaki lima tu, macam mana yang kita selalu tengok. Bayangkan. Allah. Lepas tu paling saya ingat, ramai orang cakap kenapa tak minta tolong family, tapi saya yang keluar daripada keluarga. Baik. Saya degil sebenarnya. Saya degil sangat masa tu. Mak saya, abah saya, keluarga saya kata jangan pergi. Saya anak sulung. Dia orang kata kakak jangan pergi. Duduk je. Kita susah, memang kita dah susah. Tak apa, dia orang kata. Tapi saya seorang yang degil. Saya nak juga nak pergi KL. Saya kata kat KL tu boleh ubah hidup, saya cakap. Bila datang tak sangka jadi macam ni. Sampai satu ketika tu saya dengar lah ada satu tempat nama dia Yayasan Nur Salam. Okey. Saya tumpang letak anak saya kat situ, saya pergi kerja. Itulah. Percuma lah. Percuma dekat situ. Tempat tu percuma. Baik Kak Syah. Saya nak berhenti dulu soalan kat sini. Saya nak tanya Cikgu Abang pula. Sebab Cikgu Abang seorang guru cemerlang untuk Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Jadi mungkin Cikgu boleh terangkan
sekolah ni macam mana? Adakah ni bawah Kementerian Pendidikan? Macam mana ni cikgu? Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kuala Lumpur ni atau lebih dikenali dengan SBJK adalah satu-satunya sekolah yang ditaja oleh kerajaan di Malaysia dan juga di dunia. SBJK ni sebenarnya dah diwujud pada tahun 2013 lagi. Dia di bawah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Kewujudan sekolah bimbingan jalinan kasih ini memanglah untuk memberi pendidikan formal dalam persekitaran yang kondusif. Guru-guru SPJK ni cuba sedaya upaya menekankan didikan asas kepada anak-anak ini untuk membentuk sasiah mereka, untuk menghindarkan mereka daripada persekitaran yang kurang sihat seperti pelacuran, dadah dan gangsterism dan sebagainya. Selain itu, sekolah ini juga memberi kemahiran kepada anak-anak yang belajar di sini agar mereka boleh keluar daripada kepompong mereka punya latar belakang mereka sendiri, dan juga sekolah ini menerima anak-anak daripada usia 5 tahun sehingga usia 19 tahun. Ya. Tapi kita memang kita boleh terima kalau umur dia nak bersekolah sana, umur dia 13 tahun pun kita terima masuk terus walaupun dia tak pernah bersekolah. Berapa banyak anak murid yang didaftarkan bawah sekolah cikgu abang? Dia tak sampai 100 orang pada mula-mula dulu, tapi sejak 4 hingga 5 tahun kebelakangan ni jumlahnya meningkat daripada 140 ke 150 orang murid lah. Tapi pada tahun 2022 ini terdapat 144 orang murid yang kita daftarkan di sekolah ini, ya. Tetapi sekolah ni pelajarnya adalah terdiri daripada beberapa kategori yang saya akan jelaskan inilah. Baik. Yang pertama adalah yang meliputi lebih 60% adalah anak-anak yang lahir tanpa dokumen. Tapi kita sebagai warga sekolah memang berusahalah untuk membantu dia mendapatkan dokumen. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, adalah kanak-kanak yang dibesarkan oleh rumah kebajikan masyarakat dan juga anak-anak yatim piatu. Yang selebihnya kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial dan juga yang tercicir dari sistem pendidikan yang berpanjangan. Tetapi yang penting, anak-anak yang belajar di sekolah bimbingan jalinan kasih ini adalah anak-anak warga negara, sama ada ibu ataupun ayahnya. Baik, okey cikgu. Pecahan cara diajar tu format dia macam sekolah kebangsaan biasa ataupun dia tak kisah umur? Macam mana cara pendekatan cikgu mengajar? Adakah jar 1, jar 2, jar 3 ataupun dia tak kisah umur untuk dalam satu kelas tu? Untuk sekolah ni dia berbeza daripada sekolah aliran perdana yang lain sebab di sekolah ni kelas dia adalah ikut umur. Contohnya yang prasekolah tu biasalah dari umur 5 hingga 6 tahun mereka berada di prasekolah. Tapi untuk sekolah rendah bermula daripada umur 7 hingga 12 tahun, mereka akan dikumpulkan dalam satu kelas rendah asas untuk memberi kemahiran 3M dan rendah perdana bagi yang dah mencapai yang lebih baik lah. Manakala sekolah menengah pula daripada umur 13 hingga 19 tahun, kita bahagi kepada menengah asas dan menengah perdana. Apabila mereka ada peluang, ada potensi untuk ke depan dalam bidang akademik, kita akan asingkan dia mengikut kelas SPM yang akan menduduki peperiksaan umur 17 dan 18 tahun. Baik Kak Syah, soalan saya tadi Kak Syah kata Kak Syah ada dapat melahirkan anak, ada yang bantu di Hospital Rahimah. Lepas tu dapat juga menghantar anak ke Yayasan Darussalam. Nur Salam, Nur Salam Chowkit tu. Jadi masa tu apa yang mendorong Kak Syah untuk betul-betul nak keluar dari kepompong gelandangan ni? Masa tu yelah, bila kita hidup dalam gelandangan ni, masyarakat sentiasa akan pandang kita buruk sebenarnya. Itulah mentaliti orang sini. Betul tak cikgu? Sebab ya, cikgu tinggal di sini. Tapi kita kena tahu sebenarnya dalam seramai-ramai gelandangan tu, tak semuanya yang terlibat dalam pelacuran, gangsterism dan dadah. Okey, kita kadang-kadang ada yang jenis terkandas. Bagi saya rasa saya ni terkandas
terkandas sebab saya datang nak ubah hidup saya, tapi tiba-tiba jadi macam ni kan. Sampai satu tahap tu saya tak boleh nak bayar sewa bilik, saya kena keluar pada bilik. Lagi satu tempat yang saya duduk tu Dalam masalah-masalah sosial yang lain. banyak sangat kiri kanan saya tu Di sekeliling dia kan. di sekeliling saya tu terlalu banyak sangat benda-benda yang negatif. Walaupun kita ni perempuan jalan bertudung pun, orang tetap akan cakap, berapa ya satu malam? Saya sampai tahap macam tu. Bila dia orang cakap macam tu kat saya kata tak boleh jadi. Saya kena usaha lebih untuk keluar balik. Untuk balik ke kampung halaman saya lah. Tapi masa tu saya kata saya takkan balik kalau saya dengan keadaan macam ni. Betul. Kan. Saya tumpang mandi dekat masjid, tumpang mandi dekat hospital HKL kan, kat situ. Itulah orang kata pengalaman yang paling pahit lah. Lepas tu anak saya keluar masuk hospital. Masa saya kat hospital tu dekat hospital Kuala Lumpur HKL masa tu, bila anak saya keluar masuk ward, saya selalulah tumpang sembahyang, tumpang tidur dekat surau tu. Saya selalu menangis. Saya menangis. Saya cakap, ya Allah, macam mana nak balik dengan keadaan macam ni? Macam mana nak bawa anak balik? Kita yang lari daripada rumah tak nak dengar cakap family. Takkan nak balik bawa anak, nak susah pula keluarga kita, memang susah kat sana. Jadi Allah hadirkan seorang insan, nama dia Makcik Hopichar. Dia sampai hari ni pun jadi mak angkat saya. Itu saya kata dia yang bantu saya. Dia orang yang saya akan kenang jasa dia sampai bila-bila lah. Bila gaji dia lah yang tolong dapatkan saya. Saya pernah juga bertugas bekerja di Yayasan Nur Salam. Saya pernah kerja situ sebagai social worker kat situ. Atas bantuan puan tadi itulah. Jadi bila saya dapat kerja kat situ, selepas 2-3 bulan saya kerja, saya dah simpan duit. Sebab Yayasan Nur Salam ni dia bantu sangat banyak. Makan dia bagi, anak saya tolong jaga, susu dia berikan. Betul, sangat orang kata membantu saya lah time tu kan. Jadi daripada itulah saya kata dalam diri saya kata saya kena keluar, saya kena balik. Masa saya balik tu dengan harapan, saya ada kenal satu makcik dan pakcik ni, dia gelandangan juga. Dia pernah cakap dekat saya, makcik ni, minta maaf cakap makcik ni sebenarnya dia dia seorang pelacur. Dia seorang pelacur, suami dia penagih dadah. Dia dua orang ni, walaupun makcik ni pelacur, pakcik ni penagih dadah, tapi dia orang baik sangat. Kadang-kadang keadaan situasi tu yang mendesak mereka, mendorong mereka untuk membuat sesuatu benda yang mereka tak ingini. Tapi tak apa Kak Syah, dia pernah cakap kat saya, dia kata, "Dek, kalau adik boleh keluar daripada tempat ni, keluarlah." Dia kata, "Jangan terus duduk, jangan jadi macam kami." Dia kata, "Kalau boleh keluar." Makcik, dia bahasa dia makcik. Dia kata, "Makcik nak bagi tahu satu je. Tengok makcik dari muda sampai dah tua macam ni, hidup makcik macam mana." Dia kata, "Kalau adik boleh keluar daripada Chowkit ni, daripada KL ni, bawa anak keluar." Dia kata, "Kalau kita nak berjaya, itulah yang saya ingat." Dia kata, "Kalau kita nak berjaya, bukan Kuala Lumpur ni je tempat kita nak berjaya." Dia kata, "Balik." Dia kata, "Keluarlah. Balik, minta ampun, minta maaf kat keluarga." Dia kata, saya selalu bercerita dengan makcik tu sebab dia baik sangat. Dia memang baik. Dia cakap balik. Bila jumpa dia, sebab kami malam-malam kan kita lapar kan, tak ada makanan, kami beratur lah ambil makanan tu. Lepas tu kadang-kadang Mercy datang, NGO lain datang, bagi selimut, bagi ubat. Saya merasa semua tu sebenarnya. Saya beratur dengan diorang semua, merasa apa yang diorang rasa. Baik Kak Syah. Okey, baik Kak Syah. Sebenarnya topik ni memang menarik. Kita berhenti berehat seketika dulu, dan kita akan kembali sebentar saja lagi. Kesemua nilai keluarga Malaysia adalah berpaksikan kepada keluhuran perlembagaan persekutuan seperti yang telah termaktub dalam rukun negara. Ibarat sepohon pokok, akar keluarga Malaysia bertunjangkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara
manakala ranting menjulang kukuh nilai-nilai keluarga Malaysia yang kemudiannya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang subur dan inayahnya memanfaatkan rakyat. Dan inilah metafora keluarga Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Sahih dalam rancangan Bual Konti di saluran berita RTM. Baik, topik malam ni hijrah gelandangan antara realiti dan masa depan. Dan bersama saya dua orang tetamu yang istimewa, Cikgu Abang dan juga Kak Syah. Baik, soalan Sahih yang seterusnya akan diajukan kepada Cikgu Abang. Cikgu, saya faham murid-murid yang berlatar belakangkan gelandangan ataupun daripada masalah sosial ni selalunya agak sukar untuk diajar. Jadi macam mana pendekatan cikgu? Macam mana cara cikgu bimbing mereka, mengajar mereka, cikgu? Guru-guru SPJK akan menggunakan modul khas dengan pedagogi terbeza. Ya. Contohnya saya sebagai guru pendidikan seni kreatif, apabila saya mengajar komponen muzik dan persembahan, saya akan mencipta lagu sendiri, membuat lirik dan melodi yang mengikut keupayaan anak-anak ni. Apabila mereka boleh ikut nyanyian yang saya cipta ikut keupayaan mereka boleh bermain muzik, mereka boleh menari. Jadi ada keseronokan lah bagi mereka. Dan juga ini cara saya untuk menarik minat budak-budak tu. Baik, Kak Syah, saya rasa ramai di antara kita yang ingin tahu, Kak Syah, macam mana penghijrahan Kak Syah bermula sampai dapat anugerah untuk memulakan perniagaan? Dapat modal sendiri ataupun ada NGO yang bantu, macam mana tu, Kak Syah? Okey, bila fasa gelandangan tu dah teruk dah kan, dah lalui tu, perit. Okey, dengan nekat saya kerja, kumpul duit, saya balik ke Taiping, kampung halaman. Okey, bila balik tu penerimaan keluarga, saya cakap masa saya nak balik, saya kata kat keluarga saya akan balik tapi dengan satu syarat. Keluarga saya jangan seorang pun tanya apa yang jadi dekat saya kat sini. Saya tak nak dia orang sedih, saya tak nak dia orang tahu. Sebenarnya dia orang pun bila saya di interview, bila saya dah dapat anugerah kan, dia orang suruh ceritakan pengalaman, barulah mak dengan abah saya tahu keperitan tu yang saya simpan seorang-seorang. Saya tak cerita kat dia orang yang saya lalui di sini tu. Sebab bagi saya dia orang tak salah pun. Yang salah tu saya yang degil, tak nak dengar cakap. Masa Kak Syah balik, Kak Syah ada kerja lah. Mula-mula tu dapat jadi guru sandaran tidak terlatih. Jadi sampai satu saat Kak Syah kata dekat suami lah, kita ni kalau kita nak ubah hidup kita kena berniaga lah rasanya. Jadi itulah kami berniaga. Berniaga di tepi jalan je sebenarnya. Berniaga kat tepi jalan, jual nasi, jual mi husuk, jual air, macam tu lah. Seminggu sekali kami akan naik bas. Masa tu kami kereta motor tak ada, suami pun susah kan. Jadi kami naik bas daripada Taipei ke KL. Kan kita biasa duduk kat Coket. Jadi kita tahu kat situ ada Plaza GM, ada tempat-tempat yang ambil barang-barang berniaga. Jadi Kak Syah dengan abang ni pergi KL seminggu 2 kali. Sampai satu ketika tu rezeki Allah nak temukan dengan seorang kakak ni. Dia ni seorang sahabat Amanah Hitiah. Lepas tu dia kata, "Dek, akak nak tanya sikit," dia kata. Dia kebetulan dia jaga toilet dekat stesen bas Kemunting tu. Dia kata, "Akak nak tanya, kamu ni tiap-tiap minggu naik bas, pergi kosong, balik bawa balik barang banyak," dia kata. "Lepas tu kamu pergi lagi, kamu ada apa-apa tak nak buat?" Cakap kat dia, "Saya teringinlah nak berniaga." Masa tu bila kita cerita cita-cita kita, orang akan gelak tau. Orang akan gelak kat kita sebab kita ni bukan siapa-siapa kan. Jadi dia kata macam ni, "Kalau kamu nak, akak boleh recommend kamu dekat Amanah Hitiah," dia kata. "Dia akan bagi kita pinjaman, tapi kamu kena bayar minggu-minggu," dia kata. Lepas tu kata, "Saya boleh ke nak bayar setiap minggu? Nanti saya tak mampu macam mana?" Lepas tu dia kata, "Kamu mesti mampu bayar sebab kamu setiap minggu pergi KL naik bas ni, akak nampak," dia kata. "Kamu pergi ambil barang tu, maksud dia barang yang kamu jual tu laku." Betul. Dia kata macam tu. Jadi itulah permulaan dia. Itulah
punca nak naik satu-satu tapak ni. Baik. Daripada sebungkus nasi dia orang order, dia jadi 20 bungkus. Daripada 20 bungkus dia jadi Kak Syah, boleh tak kalau kami nak order catering? Saya dapat ikon Amanah Hitiah Malaysia. Diorang minta saya kongsikan macam mana Kak Syah ni sampai tak berhenti berusaha. Dia orang kata siang malam pagi petang kerja, berniaga. Pekerja pun yalah bangkit lagi. Masa PKP tu kita dah hampir gulung tikar sebenarnya. Betul. Tapi yalah restoran tak boleh buka, catering pun tak boleh buat langsung. Tapi kita bangun dekat, kita buat pekasam pula. Siapa nak sangka ikan pekasam tu boleh. Macam mana pendapatan untuk Kak Syah sekeluarga? Pekasam ni dia boleh cover semua perniagaan sampai kita boleh pasarkan kita punya pekasam ni ke Australia. Masya Allah. Kita ada agent stokis ramai lebih 300 orang. Kita buat sama-sama. Cikgu abang, stigma masyarakat cakap mengenai anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan ni tiada masa hadapan. Benar tak dakwaan ni? Stigma semua orang ini memang kita tak dapat nafikan dan memang berlaku lah sebab bulu manusia ni kita tak boleh tutup. Tetapi kami sebagai guru-guru di SBJK ni sentiasa cuba untuk memastikan mandat Kementerian Pendidikan dilaksanakan sepenuhnya untuk membangunkan potensi individu untuk memenuhi aspirasi negara. Dalam pada itu, kami juga berusaha bersatu dan membuktikan kepada masyarakat luar bahawa anak-anak SBJK juga boleh berjaya dan punya masa depan yang cerah. Buktinya calon perintis SPM SBJK sekarang ni iaitu adik Alma Nur Fajrina, sekarang dia melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dekat UUM Kedah. Mendapat CGPA-nya yang terkini juga cemerlang 3.60. Alhamdulillah cemerlang betul. Manakala calon cemerlang SPM 2020 SBJK juga menjadi pelajar cemerlang apabila dia menyambung pelajaran Form 6 di Kolej Tingkatan 6 Pudu. Dengan PNGK dia 3.34. Dan terkini calon SPM 2021 kita memang berharap sedang menunggu tawaran untuk menyambung pelajaran di tingkatan 6. InsyaAllah jadi dengan dengan evidence yang kita dah ada sekarang di SBJK, jadi dapat sekaligus menangkis pandangan masyarakat terhadap anak-anak di SBJK. So dia nak tanya boleh? Boleh. Silakan aja. Tertarik sangat macam kalau daripada negeri lain, ada tak sekolah ni ada terima tak pelajar daripada luar Kuala Lumpur? Sajalah nak tanyakan. Untuk sekolah bimbingan jenjang kasih Kuala Lumpur ni, buat masa ni dia terhad kepada anak-anak yang berada di sekitar Kuala Lumpur sebab asrama yang bakal dibina belum lagi menjadi kenyataan lah. Jadi kalau dah ada asrama rasanya tak ada masalah untuk dia terima mana-mana. Sekarang pun pelajar dia walaupun pelajar daripada Kuala Lumpur tetapi latar belakang pelajar-pelajar ni bukan daripada orang Kuala Lumpur. Betul. Orang Sabah, Sarawak pun ada yang belajar di sana. So banyak ada juga kalangan ibu bapa anak-anak SBJK ni yang memang melalui pengalaman yang Puan ceritakan tadi. Memang dia ada kena mengena lah dengan background anak-anak SBJK ni. Baik. Terima kasih Cikgu Abang. Baik Kak Syah, sebelum kita nak mengakhiri topik malam ni, mungkin ada nasihat yang boleh dikongsikan, dinasihatkan kepada penonton kita yang mana ataupun ada kawan-kawan akak yang masih lagi dalam kelompok gelandangan ni. Dulu macam kata tadi, dulu kita ni pergi beratur nak minta nasi. Sekarang kita dah ada rezeki lebih, kita pula pergi. Kak Syah sendiri membantu balik. Kita pergi bagi untuk gelandangan-gelandangan, kita sentiasa menyantuni diorang. Alhamdulillah. Sebab kita pernah duduk tempat tu, kan. Jadi alhamdulillah rezeki yang Allah bagi daripada kita macam ni sampai kita saja nak kongsi sikit minta maaf nak kongsi sikit. Kita ada restoran, kita ada kilang memproses makanan sendiri, kita ada bisnes pekasam, acah buah, acah ikan talang. Atas bantuan tadi itulah Amanah Hitiah Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih jugalah dekat AIM Malaysia. Alhamdulillah. Nasihat saya lah kepada yang
yang sedang orang kata mungkin Bergelut, dihimpit dengan masalah ni. digelut, berhimpit dengan masalah ni, kita kena fikir satu. Sebenarnya kalau kita rasa kita tu tengah susah, tengah bermasalah, kat luar tu masih ada lagi yang lagi teruk pada kita. Ikhlas kat sini. Kita tengah susah, kita sesak, Allah ada, kita minta tolong. Jadi nasihat Kak Syah kepada semua, kalau kata kita down, kalau kita sedih, boleh kita menangis. Saya selalu cakap, aku boleh menangis, tapi aku takkan menangis lama-lama dah. Sehari, 2 hari menangis lah apa-apa. Tapi untuk hari ketiga, bangun, bangkit, mulakan hidup baru. Mulakan hidup baru. Kalau orang lain boleh berjaya, kenapa tidak kita? Nasihat cikgu abang pada pelajar-pelajar di luar sana, baik di sekolah kebangsaan SBJK dan juga sekolah rendah dan juga sekolah menengah kebangsaan yang lain. Nasihat cikgu. Saya sebagai guru di SBJK memang cuba untuk mengubah pandangan masyarakat luar tentang anak-anak di SBJK, sebab dulu lain, sekarang lain. Kita nampak mereka dah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Pada yang seperti yang saya telah nyatakan tadi, malah dalam pertandingan seni persembahan yang saya latih pun mereka telah berjaya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi sempena Mahal Hijrah ini, penghijrahan SBJK ni daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih membanggakan, bukan sahaja oleh guru-guru di SBJK, tetapi perlu dikongsi oleh dalam masyarakat, sebab kejayaan anak-anak SBJK ni yang bagi saya luar biasa. Sebab ada yang baru mendaftar belajar di SBJK yang tercicir daripada sistem pendidikan yang berpanjangan sebab kemiskinan, tetapi apabila berdaftar sebagai pelajar SBJK, contohnya adik Fajrina ni berusia 17 tahun dia mendaftar, tahun yang sama dia menduduki SPM, alhamdulillah dia dapat lulus dalam SPM dia. Sama juga yang pelajar cemerlang tahun 2020 tu, dia masuk SBJK ketika dia berusia 14 ke 15 tahun. Maknanya dalam tingkatan 3, tingkatan 4. Terus menduduki SPM dan dapat cemerlang. Dan sekarang pun masih lagi cemerlang di sekolah tempat dia menyambung sekarang ni. Jadi pandangan stigma masyarakat tentang budak-budak SBJK ni sepatutnya kita boleh tangkislah, sebab dalam kehidupan kita di dunia ini kita tak boleh memandang golongan yang kurang bernasib baik ini dia akan berada di tapuk lama saja, tapi mungkin satu masa nanti dia akan lebih lagi berjaya daripada orang lain. Itu yang saya nampak lah di SBJK. Baik, terima kasih cikgu abang kerana memberi nasihat yang sungguh bermakna, dan saya harap cikgu terus mengajar tanpa penat lelah, terus mendidik anak bangsa kita. Terima kasih cikgu. Yes, dan juga terima kasih Kak Syah kerana sudi bersama kami di Bual Konti pada malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kami panggil untuk part 2 pula insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okey. Baik, itu dia topik kita pada malam ini, gelandangan antara realiti dan masa depan hijrah gelandangan. Semoga penceritaan pada malam ini dapat memberi inspirasi kepada anda semua untuk kita berhijrah ke suatu tempat yang lebih baik. Di mana kita berada, kita mesti berusaha. Itu kata kunci yang paling penting, berusaha dan terus berusaha dan berdoa dan bertawakal, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dalam Bual Konti. Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.